Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Amirah binti Talib akan menerangkan sedikit cara kerja untuk bengkel anda semua esok. Okey. Untuk pengetahuan anda semua, kita ada 3 bengkel yang akan dirotekkan. Jadi bengkel anda adalah bengkel fitting iaitu gegas, yang mana akan ada 2 projek yang akan dipadankan bersamalah. Okey, saya dah bahagikan anda dalam beberapa kumpulan kerana kekangan masa. Okey, harap anda semua fahamlah kalau ikutkan setiap individu perlu melakukan setiap proses gegas ni lah. Okey, tapi saya harap walaupun anda buat kerja secara berpartner, saya harap masing-masing rotate lah, bergilir untuk cuba sama-sama menggunakan peralatan yang disediakan lah, ambil pengalaman. Okey, kerana objektif bengkel mechanical workshop ni adalah untuk melatih anda mengenal pasti penggunaan alatan dengan betul dan tahu setiap alat yang ada dalam bengkel ni apa fungsi dan namanya lah. Okey, jadi dengan itu diharapnya selepas menjalani bengkel ni, anda tahu sebersedikit kaedah penggunaannya. Okey. Okey, berikut adalah projek yang perlu anda jalankan, iaitu daripada sekeping bahan mentah mild steel yang akan dipotong menjadi bentuk T dan juga U. Okey. 2 orang pelajar akan buat T-shape dan 2 orang pelajar akan buat U-shape. Okey. Pastikan anda meneliti dahulu dimensi yang diberikan inilah supaya ketika proses pengukuran dapat mengelakkan kesilapan saiz ketika ukur. Ini biasa berlaku. Careless. Okey. Pelajar cuai dalam menentukan ukuran yang tepat. Jadi tengok betul-betul ukur banyak kali pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Jadi 2 orang akan buat T-shape, 2 orang akan buat U-shape. Saiz dia hampir sama, jadi kena tengok betul-betul lah. Okey. Kerana kedua-dua shape ni akan dipadankan, akan difitkan selepas proses fitting dijalankan. Okey, setiap kumpulan akan diberikan 2 keping mild steel yang ukurannya belum sekata lah. Jadi, step yang pertama yang anda harus lakukan ialah pilih 2 side sahaja, bukan ke 4 side. 2 side sahaja daripada mild steel yang disediakan dan file dia punya sisi tu kepada 90 darjah. Kaedah filing saya dah tunjukkan videonya. Jadi dalam ni pun saya akan terangkan sedikit lah basic untuk membuat proses filing. Okey. 2 bahagian sahaja ya. 2 bahagian sahaja yang perlu anda kikir sehingga 90 darjah. Okey, ini adalah basic tips untuk filing. Okey, tengok kedudukan kaki tu. Okay, satu di depan dan satu di belakang. Position yang betul lah untuk filing. Berikut ialah position tangan ketika melakukan proses filing. Anda mungkin rasa ianya agak remeh, tapi bagi pelajar yang belum pernah membuat filing, memang tak tahu dia punya position dan kaedah yang tepat, betul tak? Jadi kalau awak tengok satu tangan berada di hujung file, hold the tip of file shown dekat hujung file. Pengikir ataupun dalam terms yang engineering terms dalam bahasa Inggeris adalah file. Okey. Pastikan anda punya jari menekan di hujung handle dan sekata lah, dia punya pressure belakang dan depan tu sekata
ketika proses filing dijalankan. Okey, selepas proses filing dijalankan, anda tengok permukaan dia licin sekata, puas hati, ambil tri-square, letak tri-square di permukaan mild steel tu, tengok dekat bahagian bercahaya. Kalau ada kemasukan cahaya, maknanya di situ permukaannya tak rata lah. Okey, permukaan tak rata. Okay, nampak ni contoh dia. Ada cahaya di situ. So, di situ keadaannya tak rata. Maknanya rendah lah daripada bahagian tepi dia. Jadi, anda perlu file lagi sekali sehingga sekata. Tak perlu tekan kuat-kuat. File dengan lembut sahaja supaya dia tak makan dalam sangat lah. Okey. Okey, ini gambaran ukuran yang perlu anda buat lah selepas daripada proses filing. Okay, selepas daripada proses filing, anda perlu ukur dia punya tanda lah, proses penandaan pada mild steel tu sebelum proses sebelum anda gergaji alat ni lah nak buat bentuk tu. Okey, ini step yang paling mustahak. Okey, step yang paling mustahak kerana ramai pelajar tersilap step yang pertama ni, dia tak boleh selamatkan dah dia punya shape bentuk dia selepas daripada tu lah. Okey, bahagian yang awak file tadi, bahagian yang anda file tadi, sekejap bahagian yang anda file tadi, saya tunjuk kat sini anda. Okey, ada dua side kan anda file. So, waktu nak buat nak tanda pengukuran dekat high gauge tu, pastikan bahagian yang anda file tu bahagian yang kat bawah. Okay, sebab tujuan utama kita file 90 darjah supaya proses pengukuran dia ke atas ni tepat. Okay, pengukuran ke atas tu tepat. Ada setengah pelajar, dia pergi file bawah tapi waktu dia ukur bahagian side. Dia letak dekat jadi high gauge tu. High gauge ni bentuk dia macam ni. Okey. Nanti saya tunjuklah esok. Okey, yang pentingnya awak pastikan bahagian yang flat tu yang berada sebagai tapak. Okey, sebagai tapak. Jadi bila nak buat pengukuran yang pertama ni, pengukuran yang pertama daripada atas ke bawah ni, kalau siapa dah tengok video dia tahulah high gauge tu macam mana bentuknya. Okey. Jadi ukuran pertama 23. Ni boleh tengok, boleh rujuk gambar rajah. Gambar rajah ni kita sediakan dalam lab sheet nanti. Esok jangan risau. Okey, jadi ukuran pertama ni, yang ni 23 cm. Lepas tu ukuran yang kedua 48 cm. Okey, dia maknanya awak set high gauge tu 23 dulu, lepas tu awak lakar dekat awak punya mild steel tu, garis 23 cm, lepas tu set balik 48 cm, garis. Lepas tu step yang ketiga, yang 20 cm, seterusnya 50 dan 70. Okay, mark all horizontal and vertical line by using vernier high gauge. Okay, jadi vernier high gauge ni kat hujung dia tu tajam, awak boleh kikir atas mild steel ni untuk buat garisan ni lah. Okey, untuk buat garisan. Yang saya buat line merah dot-dot tu, garisan yang awak ukur lah. Yang bentuk T tu, imaginekan bentuk T tu keadaan dia terbalik macam ni lah. Permukaan yang paling besar tu dekat bawah tu, yang awak dah file tadi. Okey. Okey, jadi ni, pastikan ni bahagian dia kat bawah waktu pengukuran berlaku. Okey, yang ini bahagian sini. Waktu pengukuran berlaku. Okey, ini untuk T lah. Kalau untuk U, lepas ni saya akan terangkan. Okey, yang ni T dulu. Okey. Step yang seterusnya, mark the location of hole using center punch. Lepas siap awak dah tanda marking pada awak punya mild steel tu, yang garisan merah tu, step seterusnya awak buat hole.
Ni, awak mark guna center punch. Center punch ni tujuan dia nak memandu alat mata gerudi nanti bila awak nak drill dekat sini. Okey. Okey, jadi awak ambil center punch, pok. Awak punch dekat persimpangan ni. Punch dekat persimpangan ni juga. Okey. Punch. Lepas dah siap punch, step seterusnya awak perlu drill lubang lah. Nanti mata alat tu akan masuk dekat yang tempat awak punch tadi. Okay, step seterusnya ialah drill the 2 holes. Okay, dah siap drill, baru awak potong lebihan besi yang tak nak tu lah. Sebab kita nak buat bentuk T kan. Jadi, cut the workpiece which not required by using hacksaw. Okay, tak kisah awak nak start daripada mana. Ada setengah pelajar, dia nak potong dekat sini dulu. Okay, dia gaji. Dia gaji kat ni. Okay, gaji sini. Kemudian dia gergaji ke sini. Dia gergaji ke sini. Okey, ke sini. Ke sini. Dia nak buang ni. Nak buang kat sini. Saya nasihatkan waktu awak gergaji tu, gergaji jangan jauh sangat dan jangan rapat sangat dengan garisan yang awak tanda awal-awal tadi. Ni, kan awak ada tanda. Yang putih tu bentuk yang sebenar. Jadi pastikan lebih kurang 1 mm ada jarak antara mata gergaji dengan saiz sebenar tu yang awak tanda tadi. Okay, sebab apa? Lepas daripada awak siap gergaji ni, awak akan file lagi sekali. Kikir. Kikir rapat sampai jadi bentuk yang cantik lah. Ni kikir sini. Okay, kikir side ni. Kikir side ni. Okay, sebab awak berdua, jadi awak kena bijak lah merancang. Okay, sebelah pelajar A yang buat. Okay, yang ni dia gergaji dan dia file. Okay, sebelah lagi pelajar B yang buat. Okay, awak bahagikan tugas masing-masing lah. Dekat sini pun sama gergaji. Sampailah awak nampak rupa T ni. Okay, sampai awak nampak rupa T ni. Okay, dah siap. Dah siap gergaji, buat finishing lah, file. Lepas tu yang lekuk ni. Okay, yang lekuk ni, dia ada alat dia lah. Okay, step ni nanti datang jumpalah mana-mana group yang sampai step yang untuk buat lekuk ni. Boleh datang jumpa ataupun refer saja lab sheet yang ada kita sediakan dekat bengkel esok. Saya hanya terangkan mana yang penting je dalam video ni, okey? Ini untuk projek T. Okey, untuk U-shape. Okey, untuk U-shape, bahagian yang anda kena letak bahagian bawah dia. Sekejap Okey. Yang bahagian bawah yang ni lah yang awak file tu. Okey, jadi pengukuran awak step yang pertama 23. Kemudian barulah 48 ke atas. Okey, ukur. Okey, step yang ketiga 20, 50 dan 70. Sama jugalah step dia. Cuma pastikan awak tengok betul-betul mana yang 20, mana side yang awak nak letak kat bahagian bawah. High gauge tu. Yang ni bahagian tepi. Yang ni bahagian tepi. Sorry. Bahagian tepi. Ikutlah awak nak bahagian tepi kot sini ke, as long as ukuran tu betul 20, 50, kemudian 70. Okey. Cuma yang bezanya kalau yang U-shape ni, awak kena buat banyak sikit marking. Okey. Selain daripada di persimpangan ni, okey, anda kena buat beberapa lagi tambahan hole using center punch ni sebab nanti anda akan drill berbentuk lebih kurang macam ni lah. Okay, tujuan anda drill ni untuk memudahkan proses anda nak buang bahagian atas ni. Okay, sebab nanti anda kena ketuk lah pakai pahat. Okay, ketuk nanti dia akan fail dekat sini lah. Okay, ketuk ni yang sini awak gergaji, yang tengah ni ketuk. Jadi maknanya gergaji dulu kiri dan kanan, kemudian ketuk bahagian tengah. Yang lebihan ni nanti kita akan file sampai bentuk dia flat. Okey, sama juga yang tadi. Pastikan ada tolerance lah antara ukuran sebenar ni yang megah-megah ni. Jadi U sebenarnya sikit je lah dia kena file kawasan ni je. Okey, jadi U bentuknya buang kat tengah tu.
Okey, jadilah bentuk U. Okey, proses untuk buat curve dan finishing yang lain uh, awak boleh rujuk nantilah esok. Okey. Cuma dekat sini ni pun kena gergajilah. Gergaji tepi ni. Okey. Setiap kali lepas gergaji ukur pakai apa? Caliper. Okey, vernier caliper. Ukur. Ukur tu kena 2 point lah. Satu kat sini, satu kat sini supaya dia betul-betul tegak. Kalau contoh total dia 70 cm. Jadi lepas je gergaji dan file ukur berapa cm lagi nak menghampiri 70 cm. Okey, awak kena teliti lah buat kerja ni. Sebab kalau dah tersilap, kalau kurang dah tak boleh hundur. Kalau lebih tak apa. Kalau dah kurang, dah silap, dah tak boleh hundur dah. Okey, setiap bahagian ni kita akan ukur lah. Okey, kita akan ukur. Kalau ada kesilapan, kita akan tolak markah. Okey, sebab awak dah buat secara berdua untuk satu projek ni. Jadi, high expectation from us lah. Make sure utility dan setiap kali buat pemotongan ukur dan check. Okey, jadi bentuk akhirnya lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni. Satu U shape, satu T shape dan kita akan padankan bersama. Kalau untuk satu group, dia ngam comel atas bawah. So maka dia tinggi lah. Okey, ni bentuk akhir dia. Lepas dah siap semua, nanti akan punch nama matrik dekat atas besi ni. Okey, yang ini pun kita akan inform nantilah. Okey. Jadi itu saja penerangan daripada saya. Jadi pastikan anda fokus buat kerja dan elakkan kesilapan. Elakkan daripada bercakap banyak ketika buat kerja lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila pastikan anda semua patuh SOP walaupun tengah bekerja.